Perdana Menteri Anwar Ibrahim kata lepas ni tak ada lagi projek kerajaan tanpa tender. Maksudnya lepas ni semua projek kerajaan bayar guna chicken tender ke apa? Kalau korang tak tahu, tender ni merujuk kepada proses perolehan kerajaan ataupun cara kerajaan boleh guna untuk beli apa-apa yang diorang perlukan. Jadi bila kerajaan nak beli apa-apa yang harga dia lebih daripada RM500,000, contohnya laptop untuk budak-budak sekolah ke, bangunan hospital ke, kapal selam baru ke, diorang ada dua cara untuk beli benda-benda ni, iaitu satu, tender terbuka, atau kedua, secara rundingan terus. Kita mula dulu dengan tender terbuka ataupun open tender dalam bahasa orang putih. Okey, katakan kerajaan nak bina jambatan baru. Diorang akan keluarkan iklan untuk bagi tahu semua syarikat-syarikat kontraktor, okey, kita orang nak bina jambatan ni, kat sini, sepanjang ni, lepas tu kita orang nak benda tu siap dalam tempoh masa ni, dan apa-apa syarat lain lagi lah. Lepas tu syarikat-syarikat pembinaan ni akan buat cadangan macam mana diorang boleh siapkan projek ni sambil memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan tu. Syarikat pertama cadang guna bahan simen ni, lepas tu guna bilangan pekerja ni supaya boleh siap sebelum tarikh ni, lepas tu dia pun charge RM1,000,000. Syarikat kedua pula bagi anggaran, okey, kalau kita guna bahan simen ni tapi kita kurangkan bilangan pekerja supaya tarikh siap pun lambat sikit, kita orang boleh bagi harga murah sikit iaitu RM800,000. Jadi semua kontraktor yang nampak iklan kerajaan tu akan buat proposal masing-masing sebab benda tu terbuka kepada semua dan sebab tu benda ni dipanggil tender terbuka. Kiranya nanti ada banyak pilihan untuk kerajaan tengok mana satu yang diorang nak. Last sekali, kerajaan pun kenalah pilih syarikat berkredibiliti yang offer cadangan paling elok untuk bina jambatan ni dari segi kos, dari segi plan ataupun dari segi apa-apa lagi syarat yang kerajaan nak. Okey, tapi itu cara pertama. Cara kedua kerajaan boleh guna pula adalah secara rundingan terus ataupun direct negotiation ataupun direct nego. Direct nego ni sebenarnya kerajaan terang-terang sebut tak digalakkan. Sebabnya rundingan terus ni boleh disalahguna dan membuka ruang kepada pembaziran ataupun rasuah. Contohnya kalau ada pegawai kerajaan yang bagi projek kat keluarga-keluarga ataupun kawan-kawan dia je. Tak kisahlah diorang boleh buat projek tu ke tak. Janji duit masuk. Jadinya rundingan terus ni hanya boleh dibuat bawah beberapa syarat termasuk kesegeraan atas kepentingan awam. Contohnya masa Kementerian Kesihatan buat rundingan terus dengan pembekal vaksin COVID-19 masa pandemik tengah melanda, ataupun kalau ada seorang je yang nak jual barang yang nak dibeli tu. Contohnya kalau kerajaan nak beli 2 juta ayam, lepas tu ada seorang tauki ayam je yang ada stok sebanyak tu. Atau untuk tujuan keselamatan atau strategik, contohnya kalau kerajaan terpaksa beli secara rundingan terus untuk jaga rahsia keselamatan negara, macam yang kononnya berlaku dalam projek kapal LCS yang bernilai RM9 bilion. Tapi sampai sekarang pun kapal tu tak tahu kat mana lagi. Jadi kalau kita pergi balik kepada contoh jambatan tadi, katakan kerajaan nak bina jambatan, tapi jambatan tu adalah untuk bolehkan tentera keluar masuk satu pulau ni di mana diorang ada pangkalan diorang. Jadi projek ni pun kena buat secara secret-secret. Tambah lagi keadaan laut keliling pulau ni sangat membahayakan. Lepas tu dalam industri ni hanya satu syarikat je yang ada kepakaran dan teknologi untuk siapkan projek ni. Dalam contoh macam ni, kerajaan pun tak ada choice lah. Diorang pun boleh abaikan proses tender terbuka ni untuk terus bernego dengan syarikat ni. Sebabnya syarikat ni memenuhi beberapa syarat untuk rundingan terus digunakan. Jadi antara tender terbuka dengan rundingan terus ni, dua-dua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, walaupun tender terbuka boleh memastikan yang kerajaan dapat hasil terbaik melalui persaingan terbuka antara syarikat, dia mungkin boleh makan masa lebih sebab kerajaan pun kena siasat background untuk berpuluh-puluh syarikat yang berminat. Lepas tu kena tunggu lagi syarikat-syarikat ni siapkan cadangan masing-masing. Berbanding dengan rundingan terus di mana kerajaan boleh pilih satu syarikat je, lepas tu settle macam tu je. Cumanya kalau syarikat tu tahu tak ada saingan untuk bina jambatan tu, sepatutnya RM30 juta dah cukup. Tapi diorang pun naikkan harga dan charge kerajaan RM50 juta. Macam tu je kerajaan bazir RM20 juta. RM20 juta tu masuk poket siapa pun kita tak tahu. Benda ni memang didakwa selalu berlaku apabila projek-projek kerajaan diberi secara rundingan terus kepada syarikat-syarikat kroni. Jadi sekarang Perdana Menteri baru dah tegaskan kebocoran, ketirisan dan rasuah macam ni tak boleh berlaku lagi. Tapi korang rasa langkah ni cukup ke tak untuk settlekan isu ni? Seperti biasa, cuba komen sikit untuk kongsi pandangan korang dan kita, dan jangan lupa follow kita orang di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok untuk faham semua karinah-karinah kerajaan bersama kami di BFM.